نحمده
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang pertama sekali diucapkan kemudian pengacara majlis kita yang sangat dikasihi penuh bercahaya Ustaz Sulaiman Nubah. Alhamdulillah tabarakallah, pada malam ini kita insya-Allah akan buat satu perkongsian yang khas berkaitan dengan korban. Jadi insya-Allah saya tak bercadang untuk nak pusing ataupun panjang lebar sana sini, tetapi apa yang kita akan fokus pada malam ini adalah yang pertama sekali saya akan fokus kepada isu pengetahuan ataupun knowledge yang berkaitan dengan hukum hakam korban itu. InsyaAllah saya akan sampaikan secara ringkas tetapi padat, dan insyaAllah kemudiannya kita akan meneruskan kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan korban. Dan di sisi saya sebenarnya ada banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang insyaAllah saya akan kongsikan. Persoalan-persoalan ni biasanya orang tanya dan orang ajukan kepada saya yang merangkumi pelbagai aspek. Jadi insyaAllah persoalan-persoalan ni insyaAllah saya akan jawab dulu. Mungkin sebahagian daripada persoalan-persoalan ini juga persoalan yang sama ada di dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan semua. Moga-moga insyaAllah akan terjawab. Baik. Yang pertama sekali kita masuk kepada korban ataupun apa yang dimaksudkan dengan korban itu sendiri. Kerana dalam bahasa Arab kita panggil dia sebagai al-udhiyah. Udhiyah yang udhiyah ni maksudnya binatang yang kita jadikan sebagai korban. Daripada situlah diambil nama hari raya Aidul Adha. Aidul Adha. Sebab al-adha itu diambil daripada perkataan udhiyah ini, iaitu binatang-binatang yang disembelih sebagai binatang korban. Urusan ataupun korban ini adalah satu perkara yang sangat disyariatkan di dalam agama. Benda ni tak boleh disangkal lagi, dia adalah benda yang ijma', benda yang disepakati oleh para ulama'. Bahkan ulama' seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Daqiqul Id, Ibnu Hajar, Al-Imam Syawkani telah menukilkan ijma' bahawa hukum melaksanakan korban ini adalah satu perkara yang sangat dituntut di dalam agama. Hikmah daripada pensyariatan korban yang pertama sekali adalah sudah tentu untuk kita menzahirkan kesyukuran kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Sebab korban ini salah satu benda yang ada konsep sedekah. Konsep kita sharing, kita berkongsi dengan orang lain sebahagian daripada rezeki kita. Yang kedua adalah kita nak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah bila mana kita kenang balik apa-apa nikmat yang Allah telah kurniakan dalam hidup kita, kita patuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua adalah demi nak menghidupkan sunnah Nabi ataupun kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketika yang pernah diuji kan dengan perintah untuk nak menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi bila kita melaksanakan ibadah korban ini, seorang mukmin itu dia akan ambil faedah daripada kesabaran, bukan sahaja daripada pihak ayah iaitu Nabi Ibrahim, tetapi daripada pihak anak iaitu Nabi Ismail alaihi salam, kerana mereka berdua sanggup berkorban jiwa dan raga, everything untuk nak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini ada Allah sebut di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam inni azbahuka fanzur ma tara. Kan, ya dia kata ke anak-anak dari Nabi Ismail, aku bermimpi, iaitu satu wahyu daripada Allah kepada Nabi Ibrahim, melihat aku menyembelih engkau, maka apa yang pandangan engkau? Maka Nabi Ismail diterima. Ujian yang paling berat sebenarnya pada Nabi Ismail, sebab Nabi Ismail yang akan menjadi orang kata mangsa sembelihan itu. Dia kata if'al ma tu'mar ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau, satajiduni insyaallahu minas sabirin, nescaya engkau akan mendapati aku insya-Allah tergolong dalam kalangan mereka yang bersabar. Jadi pengorbanan Nabi Ibrahim ini telah Allah semadikan di dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan khususnya pada musim haji.
Kemudian ibadah korban ni antara hikmahnya juga adalah untuk nak kita saling berkongsi, kita saling membina, memupuk ukhuwah, memupuk silaturahim bersama dengan kaum keluarga, bersama dengan jiran tetangga, dengan ahli sekampung, dengan orang susah, tetamu dan sebagainya. Ini salah satu daripada bentuk penzahiran kita atas nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, sebagaimana firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan? Kemudian kita masuk kepada kelebihan udhiyah. Dan kelebihan udhiyah ini adalah termasuk di dalam kita memuliakan syiar agama. Sebab tu ibadah korban ni satu ibadah yang kita tak boleh bagi orang sentuh, kan? Kita akan rasa sensitif. Hari ini bila kita baca di Kashmir, masyarakat India di Kashmir sana mengharamkan orang Islam daripada melaksanakan syiar korban ini satu perkara yang sebenarnya menjarah hati-hati kita. Sedangkan Allah menyebut di dalam suratul Hajj, wa may yu'dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kan, mereka yang mengagungkan syiar Allah. Syiar ni maksudnya satu simbolik agama yang sangat, yang melambangkan agama kita. Maka Allah kata itu sebahagian daripada ketakwaan hati. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Nabi ada bersabda, man dhabaha qabla as-salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita bahawa bila kita melaksanakan korban ini salah satu bentuk yang amal ibadah yang akan menghampirkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Bukan kerana darah itu. Sebab Allah pun dah kata la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kan Allah tidak ada manfaat pun. Allah bukan nakkan darah-darah daripada binatang korban itu tak sampai kepada Allah pun. Tetapi sebenarnya yang sampai kepada Allah, yang Allah nak nilai kepada kamu sebenarnya adalah ketakwaan kamu. Sejauh mana keinginan kita, kegagahan kita dalam melaksanakan ketaatan ataupun satu ibadah yang dituntut di dalam agama. Jadi ibadah korban ini salah satu daripada sunnatun muakkadah. Satu sunat yang sangat dituntut. Dia bukannya wajib, tetapi dia bukanlah satu sunat yang biasa-biasa, yang biasanya kita ambil sembrono dan kita tinggalkan, tetapi ibadah korban ini adalah satu sunat yang sangat dituntut, muakkadah. Ini adalah pandangan jumhur daripada kalangan mazhab Malikiyah, daripada ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lain-lain. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Nabi kata kalau dah masuk 10 daripada Zulhijjah ini ada sesiapa yang nak melakukan ibadah korban, maka janganlah dia maksudnya cabut dia punya rambut dan juga dia macam potong daripada apa-apalah kulit dia, kuku dia dan sebagainya. Begitu juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bi liyudhhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada ketika itu juga melakukan ibadah korban. So ini menunjukkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, maka untuk kita adalah sangat dituntut untuk nak kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi perkara ini juga menjadi satu sunnah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, yang mana mereka ini meneruskan amal ibadah korban ini walaupun setelah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara syarat daripada korban, tadi kita kata udhiyah ni adalah sembelihan. Sembelihan itu syarat dia adalah dia daripada kategori bahimatul an'am, iaitu sejenis binatang ternakan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan apakah binatang ternakan itu? Adakah keldai boleh, kuda boleh? Tak boleh. Sebab binatang ternakan itu dia hanya ada tiga haiwan sahaja, iaitu unta, apa-apa jenis unta, lembu, apa-apa jenis lembu, termasuk macam kerbau pun sejenis daripada lembu, ghanam, iaitu kambing, apa-apa jenis daripada kambing. So tiga ini sahaja yang dibolehkan untuk nak kita binatang yang boleh kita korbankan. Kita tak boleh nanti tiba-tiba ada tuan-tuan perempuan tiba kata, Ustaz,
tahun ni PKP lah, saya tak mampu nak buat ibadah korban kambing. Boleh tak saya nak buat ayam je? Tak boleh. Ayam bukan satu binatang yang boleh kita korbankan. Ustaz, saya suka itik lah, keluarga saya suka makan itik. Saya nak buat korban itik. Boleh tak kita buat binatang itik lah, nak buat itik salai ke apa? Tak boleh. Sebab itik tidak termasuk dalam 3 jenis binatang yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran pun Allah dah bagi tahu wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah sebut bahimatil an'am. So bahimatil an'am ni binatang-binatang tersebut telah diperincikan. Dan Al-Quran ni datang secara umum tetapi perinciannya telah dinyatakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang daripada hadis-hadis banyak para sahabat, iaitu dia melibatkan unta, lembu dan juga kambing. Nanti insya-Allah kita akan perincikan usia-usia binatang-binatang tersebut, mungkin jenis-jenis kambing yang ada, supaya insya-Allah kita boleh faham insya-Allah sebaiknya. Sebab ada kambing yang berbeza, dia punya baka, dia punya umur juga berbeza. Sebab benda tu juga ada dimentionkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan of course sesuatu daripada binatang ternakan itu, macam yang kita dah bagi tahu, dia mesti telah mencapai umur-umur tertentu. So umur yang tidak menepati, tidak mencapai usia tersebut kerana terlalu muda umpamanya, maka tidak boleh untuk nak kita jadikan sebagai haiwan korban. Misalnya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila disebut binatang tu berkaitan dengan ma'az. Ma'az ni sejenis kambing. Ad-da'an pun sejenis kambing. Tapi kita kena tahu orang Arab ni dia punya vocab dia sangat-sangat banyak. Jadi satu-satu kalimah tu dia ada nama masing-masing. Kalau mungkin kita panggil kambing. Kalau kita tengok binatang tu, kambing tu bulat-bulat, comel-comel, banyak bulu, kita kata ini kambing biri-biri. Tapi semuanya kambing. Tapi dalam bahasa Arab, kan dia ada yang dinamakan sebagai ma'az, ada yang dinamakan sebagai da'an, ada yang dinamakan sebagai tais, ada yang dinamakan sebagai kibsh, ada yang dinamakan sebagai tais, tadi apa kita sebut tadi. So semua benda-benda ni ada perinciannya di dalam agama. Contoh nanti kita akan sebut. Ma'az ni dia adalah sejenis kambing, dia berbulu lebat tapi bulu dia lebih lembut. Bulu dia lebih lembut, dia punya saiz badan dia lebih kecil, lebih ringan sikit. Kan? Sebab itulah umur untuk binatang kambing jenis ma'az ni, dia telah mencecah usianya setahun. Dia mesti setahun ke atas. Biasanya binatang kambing jenis ma'az ni, dia nanti lagi saya perincikan lebih sikit, dia lebih banyak susu, tapi dia ada beza dengan da'an. Sebab biasanya ma'az ni bila dia beranak, dia mengandung tu ada 2 ekor, sekali beranak 2 ekor. Ad-da'an tak. Ad-da'an ni dia beranak tu biasanya seekor je. Dia punya beranak dia seekor sekali, dan bulu dia lebih tebal dan saiz badan dia lebih berat. Sebab tu dia usia ad-da'an ni kalau dia dah mencecah setengah tahun ataupun 6 bulan, maka dia sudah boleh dijadikan sebagai binatang korban. Kalau al-ma'az, dia punya jantan dia disebut sebagai tais. Itu jantan kepada kambing da'an. Betina dia disebut sebagai ma'izah. Kalau ad-da'an, dia sejenis kambing, rupa dia dekat-dekat serupa juga. Dia jantan dia dipanggil sebagai kabsh, ataupun kadang-kadang kita punya bahasa kita panggil dia sebagai kibash, kan? Dan juga jantan dia dikenali juga sebagai kharuf. Betina kepada da'an ni dikenali sebagai asyah ataupun an-na'jah. So dalam bahasa Arab ni setiap daripada nama ni dia menggambarkan jenis-jenis. Nanti insya-Allah kita akan sentuh lagi selepas ini. Okey. Kemudian lembu mesti dah mencecah at least usia dia 2 tahun. Dan unta pula mesti dia punya usia dia at least mencecah 5 tahun. Baik. Kemudian antara syarat korban ini, binatang tersebut mesti kena dia bersifat elok. Okay? Dia bebas daripada kecacatan ataupun ada kerosakan aib pada binatang tersebut. Dia sakit, contohnya dia cacat anggota,
katakan dia mata di sebelah tak ada, ataupun dia punya telinga cobek, ataupun kira kata mungkin tempang ataupun kodong, tak ada ekor, maksudnya terpotong lah, dia bukan kata dilahirkan tanpa ekor begitu. So apa-apa yang menggambarkan kecacatan, maka benda itu tidak diharuskan untuk kita jadikan sebagai binatang korban. Sebab Nabi SAW pernah bagi tahu, al-awra'ul bayyinu 'auruha wal arja'ul bayyinu 'arjuha wal maridatul bayyinu marduha wal ajfa'ul lati la tunqi. Ini semua jenis-jenis kecacatan lah. Ada yang berkaitan, aurat ni berkaitan dengan kecacatan mata, ada yang berkaitan dengan kecacatan telinga. So jenis kecacatan ni Nabi kata yang jelas boleh nampak kecacatan tersebut, maka ia tidak seharusnya dijadikan sebagai binatang korban. Ini benda yang telah disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim, dinukilkan ijma' oleh Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Qudamah, Ibn Hazm, Ibn Abdul Barr dan lain-lain. Kemudian, kalau kita tengok daripada sudut waktu kita nak melaksanakan ibadah korban ni, dan sebab dia tak boleh nanti mungkin ada hadirat kata kat sini, Ustaz, sekarang ni saya free lah, esok hari Ahad saya tak kerja. Kalau Isnin, Selasa ni saya kerja, Rabu probably saya ada on call. So boleh tak saya nak buat binatang korban tu esok, hari Ahad, time cuti ni? Tak boleh, sebab ibadah korban ini dia mesti ada dengan waktu. Dia mesti kena ada kaitan dengan waktu yang mana sahih untuk nak kita melaksanakan ibadah korban. Dia mesti bermula daripada selepas daripada kita menunaikan solat hari raya tersebut. Dia punya waktu dia. Sebelum daripada terbit fajar itu tidak boleh untuk nak kita lakukan ibadah korban tersebut, dan dia akan berterusan sampai kepada hari akhir, kepada hari-hari tasyriq, iaitu 3 hari raya haji yang awal itu. Dan benda ini juga ada dinukilkan kesepakatan oleh para ulama rahmatullahi alaih, dan banyaklah hadis-hadis yang dinukilkan berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi waktu dia adalah bermula selepas daripada solat hari raya. Ini adalah mazhab Hanafiyah, mazhab Hanabilah, berdasarkan kepada dalil bahawa Nabi SAW pernah bersabda, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadha an nusalli. Kan, perkara pertama sekali yang kita akan mulakan pada hari ini adalah kita mulakan dengan solat, iaitu pada hari raya. Thumma narji' fananhar. Kemudian kita pulang dan kemudian kita melakukan ibadah korban. Faman fa'ala hadha faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan perkara ini, maka dia telah kena, maksudnya dia telah melakukan sunnah kami. Dan so hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa sunat adalah kita melakukan selepas daripada solat raya. Baik, kalau kita nak buat ibadah korban tu petang, boleh tak? Ataupun kita nak buat pada waktu malam, sahih ataupun tidak? Sahih, sebab kita punya ibadah korban tersebut hari dia 3 hari itulah, hari raya dan 2 hari selepas daripada itu. Itu kita panggil sebagai hari-hari tasyriq. Kalau kita pergi haji, ibadah itu biasanya kita ada di Mina masa tu kan. Itu waktu yang dibolehkan untuk nak kita melakukan binatang korban. So ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW bahawa baginda naha an tu'kala luhumul adahi ba'da thalath. Maksudnya Nabi menegah untuk nak dimakan binatang-binatang korban yang dikorbankan selepas daripada 3 hari tersebut. So itu menunjukkan itu adalah waktu kita melakukan ibadah korban. Kemudian isu yang kita akan bincangkan juga adalah berkaitan dengan insya-Allah persoalan-persoalan yang banyak kita akan bincangkan di dalam perkongsian kita pada
pada malam ini. Tapi sebelum tu insya-Allah kita sebut dulu beberapa adab dalam kita berkorban. Bagi siapa-siapa yang mungkin nak ada melakukan ibadah korban, dia nak korban sendiri ke, contohnya baiklah untuk nak kita tahu tentang benda ni. Yang pertama sekali is bagi orang yang niat dia nak melaksanakan ibadah korban, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua yang bersama kita pada malam ini semuanya telah memasang niat korban, yang kita memang bertujuan kita nak buat korban, maka tidak boleh untuk nak kita potong rambut kita ataupun janggut kita ke apa-apa yang bulu lah, potong kuku kita. Ini atas arahan daripada Nabi SAW. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa Ustaz tak boleh? Dia hikmah ni exactly kita tak ketahui. Tetapi mungkin antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah ini salah satu bentuk daripada kita berkongsi honor dengan jemaah-jemaah haji, memikirkan keadaan mereka yang mana ketika ini biasanya mereka ini sedang di dalam ihram mereka. Jadi ketika mereka ihram juga mereka tak boleh potong rambut. Ketika ihram juga mereka tidak boleh memotong kuku. Jadi sebagai satu bentuk honor kita untuk nak merasai juga sedikit daripada pengalaman hujjaj, para golongan yang melakukan haji, maka sedikit daripada ibadah korban, yang korban ini juga ada dilakukan dalam haji itulah, maka kita ambil sedikit tu dan kita rasa. Itu antara hikmah dia. Dan lagi satu adalah juga disebutkan oleh para ulama untuk nak membezakan mereka yang melakukan ibadah korban dan mereka yang tidak melakukan ibadah korban. Tetapi kalau orang tu kata, Ustaz, saya dah terpotong lah rambut saya tak tahu, Ustaz. Sah tak ibadah korban kita? Sah. Cumanya dia telah melanggar perintah Nabi SAW. So kalau dah terbuat, ada yang sengaja langgar, tetap sah ibadah korban dia. Tetapi dia telah mengurangkan pahala dia sebab dia tidak mengikuti saranan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian antara adab dia juga, kalau kita mampu, kita sembelihlah. Kalau kita mampu untuk nak sembelih, kita sembelih, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia pernah menyembelih kabshain dia punya kambing dia itu sendiri. Jadi kalau kita, tapi susahlah kan, kita ni di tempat macam kita ni payah sikit kita nak sembelih sendiri kat kawasan perumahan kita di musim-musim begini, ataupun kalau kita nak sembelih kat tempat sembelihan pun dia akan bersesak-sesak, jadi agak payah. Jadi benda ni sebagai salah satu daripada perkara yang sunat sahaja. Kemudian antara benda yang disunatkan bila kita ada daripada daging-daging yang telah kita korbankan itu, maka ada bahagian yang kita makan juga. So maksudnya kita simpanlah. Maksudnya kita ambil lah sebahagian daripada binatang yang kita korbankan itu kalau kita mampulah. Ini biasanya di masa-masa kita tengah berkorban dekat kampung ke dan sebagainya. Dan ada bahagian juga yang kita bagi makan. Kita jamu orang. Dan ada juga yang kita simpan pun boleh. Ini semua perkara yang telah disepakati oleh ulama daripada keempat-empat mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dan berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kan, makanlah sebahagian daripadanya dan selebihnya bagilah, jamulah orang makan, orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan, kita makan. Dan Nabi SAW dalam hadis Jabir pun bagi tahu, kulu wa tazawwadu waddakhiru. Makan, lepas tu kamu nak simpan pun boleh, kamu nak jamu pun boleh, kan? Tapi maksudnya kita kena faham antara sunnah dia juga, kalau kita mampulah, maksudnya kalau kita korbankan binatang tu di depan kita, sepatutnya pengagihan korban tersebut dikonfirmkan daripada, kalau kadang-kadang orang buat kat masjid dulu kan, dikonfirmkan juga kepada tuan punya korban tersebut. Macam mana dia nak bahagikan? Melainkan kalau kata tuan punya korban itu dia dah niat, dia kata tak apalah masjid, you bagilah siapa-siapa nak bagi kan. So terpulang pada masjid lah nak agihkan macam mana. Otherwise kalau kata tuan punya korban tu dia kata, Tok Imam, saya nak 1/3 tu saya nak bawa balik, saya nak jamu sekejap lagi, ada orang nak mai. Maka maksudnya Tok Imam tu kena bagi kita lah bahagian tersebut. So jangan pula nanti timbul persepsi dia ni kedekut sih,
dia buat binatang kurban, dia pula nak bawa balik sikit kan. Apalah. Tak pun persepsi orang tahu kalau orang tu buat kurban dia tak boleh bawa balik. Kalau dia bawa balik tu dia buruk siku. Bukan macam tu. Itu sunnah Nabi SAW. Itu terpulanglah. Kalau kata macam mana kita ada dalam kepala kita nak agihkan. Kalau kita dah niat tak apalah, ambil lah, silakan ambil. Tapi kalau boleh tu, kalau kita mampu benda tu ada depan mata kita ambil sikit, sebahagian, 1/3 boleh, kurang daripada itu boleh untuk kita sendiri makan, kita sendiri masak. Yang lain kalau kita kata kita nak jamu pun boleh, tak ada masalah di situ. Cuma of course bila kita kata dalam pensyariatan korban ni, kita kena fikirlah daripada sudut kita nak berkongsi that kind of nikmat sebagai salah satu kesyukuran, kita nak buat pahala, kind of sedekah, kita korbankan binatang tersebut, maka sudah tentu bila kita memberi lebih banyak itu, kita mendapat kebaikan yang lebih besar. Tapi bukanlah kata tidak sah kalau kata kita tak apalah, saya nak ambil banyak, nanti saya bagi sikit je untuk nak bagi makan. Itu bukan kata tidak sah, tetapi kalaulah kita niat kita tu nak pahala lebih, maka kita akan fikirlah juga untuk nak berkongsi ataupun memberi yang lebih. So it ups to niat masing-masing dalam sudut itu. Dan dalam kurban ni juga kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, sekarang ni kan musim-musim orang susah kan, mana lebih afdal ya Ustaz, kita buat kurban ni, katakan binatang kurban tu let's say RM700 contohnya, okeylah letak RM1,000. Kata Ustaz, mana lebih elok saya sedekahkan RM1,000 ini ataupun RM1,000 ini saya buat binatang kurban? Maka kalaulah ini pada waktu kita berhari raya, waktu udhiyah, waktu sedang Aidul Adha ni, maka yang lebih afdal adalah kita berkorban berbanding daripada kita sedekahkan dia punya harga tersebut. Ini telah disebut oleh para fuqaha, para ulama daripada mazhab Malikiyah, daripada mazhab Hanabilah, dan juga pandangan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lain-lain. Sebab ini apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum. Kalaulah sedekah dengan harga itu lebih afdal, maka sudah tentu Nabi ataupun para sahabat dia tak berebut-rebut nak buat korban ni. Dia kata, buat apa kita sembelih korban ni, daging ada lagi kat rumah, ramai ada daging lagi, so kita bagi duit sahaja. So dalam pada hari raya Aidul Adha ni, itu termasuk dalam syiar yang mana ada hikmah-hikmah tertentu dia. Sebab bila kita buat sama-sama ibadah korban ni, sometimes dia menzahirkan satu sifat tolong-menolong, ada gotong royong, ada silaturahim, ada satu kerjasama di kalangan penduduk kampung dan sebagainya. So di situ akan ada that kind of positive vibes daripada di sebalik hikmah daripada pensyariatan ibadah korban ini. Saya ingat saya pernah cadangkan, ada satu keluarga ni, dia cakap pada saya lah, dia kata adik-beradik dia masih lagi bertegang urat lah. Dan saya masa tu nak dekat hari raya haji, saya cadang kepada dia, cuba Tuan Haji pergi buat korban dekat rumah Tuan Haji. Kira consider rumah dia agak besar juga, so muat lah nak buat ibadah korban kat situ. Saya kata panggil adik-beradik semua. So dia panggil adik-beradik dia, dipanggil family dia, dia buat korban tu satu kat rumah dia, masing-masing duk tolong lah, duk lapar, yang muda, yang tua ni semua. Dalam keadaan situ secara tak langsung dia dah connectkan satu chemical ataupun bonding sesama mereka. Alhamdulillah perhubungan mereka pun semakin baik selepas daripada itu. Okey. Tadi saya cakap yang insya-Allah pada permulaan ni kita akan sentuh sikit tentang asas-asas ilmu berkaitan dengan korban, dan kemudian kita akan pergi kepada persoalan-persoalan ramai orang yang berkaitan dengan ibadah korban ini. So saya akan bacakan beberapa soalan yang saya dapat, dan insya-Allah mungkin sebahagian besar daripada persoalan-persoalan ini juga merupakan persoalan-persoalan yang ada di benak antum semua. Okey. Ada soalan dia tanya, dia kata, Assalamualaikum Ustaz, ada tak
ibadah kurban ini dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. And so kita kata asal kepada hukum berkorban ini memang ada dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu ingat tak surah Al-Kautsar, Allah kata inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, dan lakukanlah salat kepada Tuhanmu. Allah kata salat kat sini adalah salat Aidul Adha. Bila Allah kata wanhar, maksudnya bersembelihlah ataupun lakukanlah korban, itu yang dipanggil sebagai ibadah korban yang kita lakukan. So ini semua ada asasnya di dalam Al-Quran, dan juga jangan kita bergantung pada Quran semata-mata, kerana Al-Quran itu telah diperincikan, diperjelaskan lebih luas mafhum aplikasi pengamalannya di dalam hadis Nabi SAW. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang disuruh dibawa oleh Rasul kamu, maka kamu ambil, dan apa yang Nabi kamu tegah, maka kamu tinggalkan. Dan Allah juga sebut, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Kami telah turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, Al-Quran ini, supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada kamu. Baik, kemudian kita ada soalan yang kedua, dia tanya, boleh tak, ini persoalan yang agak popular juga, yang ditanyakan, dia kata, Ustaz, boleh tak untuk kita nak berkongsi, kita nak berkongsi sembelihan ataupun binatang korban itu kita nak buat untuk ahli keluarga kita. Kan, untuk ahli keluarga kita. Boleh dalam Islam, bagi yang mampu, kan, dia boleh untuk nak niatkan bila dibuat korban tersebut, sama ada kambing itu seekor ataupun satu juzuk, satu bahagian daripada 7, 1/7 daripada unta yang dah mencecah 5 tahun ataupun lembu yang dah mencecah 2 tahun, maka dia boleh untuk nak niatkan dia punya haiwan korban ataupun binatang korban tersebut untuk dia dan juga kaum keluarga dia. Cuma benda ni disepakatilah, maksudnya para ulama semua memang bersepakat mengatakan bahawa benda ini dibolehkan. Sebab Nabi SAW, dia pada zaman dia pernah dia buat, kana ar-rajul yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna. Maksudnya pada zaman Nabi SAW, para sahabat juga ada, bila mana disembelih haiwan korban tersebut, diniatkan untuk diri dia dan juga ahli keluarga dia. Okey. Daripada sini ada persoalan yang orang mungkin akan tertanya-tanya. Ustaz, adakah bermakna kaum keluarga saya itu dia kena bayar duit haiwan korban tersebut? Maksudnya kalau binatang tersebut 1,000, katakan binatang korban tersebut 1,000, maksudnya diorang syarat dia orang kena share juga harga dia, baru kita boleh buat korban tu untuk mereka? Jawapannya tidak. Tak disyaratkan mereka ini share juzuk. Macam kita kata, okey Ustaz, hari ni ada orang dia buat binatang korban, dia kata, Ustaz, saya nak buat satu bahagian lembu. Okey, so tapi saya tak mampu, Ustaz. So boleh tak saya share dengan adik-beradik saya? Saya share dengan adik-beradik saya, seorang 300 ke, seorang 200 ke, kami 5 orang, kami dah buat satu bahagian tu. Jawapan dia tak boleh. Sebab satu juzuk itu adalah daripada sudut, kita kena tengok daripada 2 sudut. Daripada sudut pemilikan, dia mesti kena milik seorang. Maksudnya, sama ada adik-beradik dia tu hadiahkan duit dia tu, bahagian dia tu atau pemilikan dia tu kepada seorang. So dialah yang akan mengambil hukum korban ni. Dialah seorang tu lah yang tak boleh potong rambut, yang tak boleh potong kuku, yang lain-lain ni tak apa, sebab dia hanya daripada sudut dia memberi bantuan. Tetapi daripada sudut kedua, dari sudut perkongsian pahala, semua boleh dapat. Maksudnya semua pahala sebab dia
berkongsi dari sudut membantu, dan Nabi SAW bagi tahu siapa yang bantu seseorang itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam Quran Allah kata kita membantu dalam perkara kebaikan, maka insya-Allah kita juga akan dapat pahala sepertinya. So daripada segi pahala, insya-Allah benda tu kita boleh kongsi. Tapi dari segi tugasan ataupun pemilikan udhiyah sembelihan itu, dia mesti seorang sahaja untuk satu bahagian ataupun seekor kambing. Okey. So kat situ kita kata daripada sudut pemilikan. Bila seorang tu dia nak buat, katakan kita nak buat ibadah korban tu, right? Kita boleh niatkan ini adalah korban untuk aku dan juga ahli keluarga aku. Dalam hadis tadi kata ahli baitihi, iaitu orang rumah kita. Maksudnya kita nak kongsikan pahala dia. Walaupun yang bayar tu kita, pemilikan tu kita, tetapi kita nak kongsikan pahala itu bersama dengan orang rumah kita. Di sini para ulama berbeza pandangan tentang siapakah yang dimaksudkan dengan ahlil bait. Maksudnya orang rumah kita yang dimaksudkan dalam hadis sembelihan tersebut. Sebahagian ulama kata dia mesti, ini berbeza pandangan. Ada ulama kata dia mestilah orang rumah yang kita bagi infak kepada mereka. Ini setengah daripada mazhab Malikiyah, dia mengatakan sendiri. Maksudnya orang rumah yang di bawah tanggungjawab kita. Macam isteri kita, anak-anak kita, mereka ini mereka yang kita bagi nafkah. So yang itu sahaja. Tetapi ada juga sebahagian daripada para ulama yang mengatakan bahawa orang rumah ni maksudnya merangkumi keluarga kita. Walaupun keluarga itu tidak kita bagi nafkah kepada dia. Contoh abang kita, dia kira macam ahli orang keluarga kita lah. Walaupun dia duduk di rumah berbeza, walaupun dia bukan di bawah tanggungjawab kita, boleh untuk nak kita kongsikan pahala berkorban itu bersama dengan mereka. Jadi kat sini ada khilaf daripada pandangan para ulama. Yang lebih tepat sekali adalah mereka yang kita boleh kata sebenarnya ahli keluarga kita, boleh kata yang di bawah tanggungan kita. Mungkin rumah mereka berbeza. Contohnya Ustaz Sulaiman kan. Ustaz Sulaiman Nubah dia kahwin dua. So bila dia kahwin dua, seorang isteri dia dekat Melaka, seorang isteri dia dekat Muar contohnya. Jadi diharuskan menurut setengah daripada pandangan ulama ni, maksudnya Ustaz Sulaiman kata aku nak niatkan korban ini untuk aku dan juga dia kata kedua isteri aku. Walaupun dua-dua isterinya jauh, duduk di rumah yang berbeza, tetapi mereka ini semua termasuk dalam orang rumah. So orang rumah ni dia macam someone yang very close dengan kita, yang basically di bawah tanggungjawab kita lah. So ada berbeza pandangan para ulama tentang hal ini. So sebahagian ada yang bertanya kan, dia kata anak dia duduk di rumah yang asing kan, boleh tak kalau kata dia nak buat dia duduk rumah asing daripada ayah dia, dia boleh tak dia nak buat, bila dia nak buat seekor kambing tu ataupun satu bahagian daripada lembu ataupun unta tu, dia nak buat untuk ayah dia sekali. So menurut sebahagian pandangan para ulama tak boleh di sini sebab dia tak dikategorikan sebagai ahli bait. Maksudnya orang yang duduk sekali dengan kita. Maksudnya sebab dia bukan macam kes Ustaz Sulaiman tadi. Kes Ustaz Sulaiman tadi walaupun dia duduk di rumah asing, tetapi kedua-dua itu di bawah dia punya payung lagi. Sebab itu dia bagi nafkah, dia punya tanggungjawab dia. Tetapi berbeza dengan ayah, probably ayah kita duduk asing, dia nafkah belanja asing, perencanaan yang asing, maka di situ tidak boleh untuk nak kita buat satu sekali kita punya ibadah korban tersebut. Okay? So bab tersebut insya-Allah moga boleh jelas. Okay, ada lagi soalan-soalan kat sini banyak, jangan risau. Okay. Ada soalan ni macam-macam. Ada yang tanya, Ustaz, mana lebih afdal? Kita bahagikan daging-daging yang kita sembelih itu
ataupun kita masak. So ini sebahagian persoalan-persoalan. Orang kata, Ustaz, saya nak buat kurma kambing, itu lebih afdal ke? Ataupun saya bagi je lah, pack-pack masuk plastik tu saya bagi. Okay. Kita dah tahu hukum udhiyah, kan, satu sunat yang sangat dituntut. Dan dalam Al-Quran tadi kita ada bacakan juga, ataupun dalam hadis Nabi SAW bila dia kata kita jamu, kita bagi orang makan, kita edarkan dia, kita bahagi-bahagikan dia. Islam tidak memperincikan sama ada masak tu lebih afdal ataupun tidak masak tu lebih afdal. Yang penting kita makan sebahagian daripada dia, kita hadiahkan sebahagian daripada dia, ataupun kita sedekahkan sebahagian daripadanya. Maka nak masak ke tak masak ke terpulang pada keadaan. Kalaulah orang dekat situ dia kata, Ustaz, tak payah bagilah, saya malas nak masak. Susah, bagi mentah-mentah ni saya rempah pun tak ada. So kat situ kita tolong masakkan, itu afdal lah. Ada orang kata, Ustaz, saya tak suka lah Ustaz masak kari ni. Tak nak, bagi saya lagi suka mentah. Mungkin daripada sudut itu, kita bagi dia mentah-mentah tu lebih afdal di situ. Okey. Kemudian ada juga persoalan dia kata kat sini, Ustaz, saya ada dengar orang kata tak boleh kita nak sembelih binatang korban selepas solat asar. Betul ke? Kan? So kalau kita katakan solat asar tu dalam lingkungan 3 hari tasyrik yang kita kata tadi, hari raya Aidul Adha, 2 hari selepas daripada itu, maka dibolehkan untuk nak kita sembelih. Termasuklah pada malam hari selagi mana dia masih lagi di dalam hari tasyrik. But before maghrib hari yang terakhir itu. So itu maksudnya hari yang ketiga itu sebelum maghrib itu, maka sah untuk nak kita melakukan ibadah korban ataupun sembelihan kerana ia termasuk di dalam waktu yang dibenarkan untuk kita kita berkorban. Baik, kemudian ada lagi soalan. Ustaz, kalau saya nak buat korban untuk saya dan ahli keluarga saya, apa dia tanya ni? Adakah perlu untuk keluarga saya itu tak cukur rambut? Dia pun tak boleh, maksudnya dia tak potong kuku dan sebagainya. Okey. Soalan dia berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Nabi bagi tahu, idza raaitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ataupun dalam riwayat yang lain Nabi kata, man kana lahu dhibhun yadhbahuh fa idza ahalla hilalun dzil hijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wa min adfarihi syai'an hatta yudhi. So daripada hadis ini kita boleh faham, man arada, siapa yang dah niat dia yang nak buat ibadah korban tersebut. So orang yang niat dia nak berkorban tersebut, maka hukum itu tertakluk kepada diri dia sendiri sahaja, tidak termasuk dengan keluarga yang dia nak buat. So kalau kata Ustaz Sulaiman kata saya nak buat untuk 2 isteri saya ni, maksudnya tapi yang bayar Ustaz Sulaiman lah, dia buat seekor kambing, dia kata dia nak buat untuk isteri. So isteri dia tak termasuk, isteri tak payah nak boleh je nak potong kuku, nak potong rambut. Hanya Ustaz Sulaiman sahaja di situ yang tidak boleh potong rambut ataupun potong kuku. Okay, Ustaz, ada orang tanya lagi, mana lebih afdal kan masa kita berkorban ni, kambing ataupun lembu? Ada orang kata, Ustaz, kalau saya buat lembu, saya rasa macam lembu ni bagus, dibesar sikit. Tapi bukan Nabi dia buat kambing ke? So ada orang kata kambing tu lebih afdal sebab Nabi buat kambing. Okay. Jawapannya dua-dua pun bukan. Yang paling afdal adalah unta. Okay. Kemudian lembu. Kemudian kambing. Okay. Kemudian kalau kita berkongsi-kongsi part tu lah. Berdasarkan kepada hadis ini tidak berkaitan dengan binatang korban, tetapi dia berkaitan dengan solat Jumaat. Kan Nabi bagi tahu kan,
Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Siapa yang datang masa ke masjid hari Jumaat ni, dia datang awal, dia dapat pahala apa? Pahala unta. Man raha fi sa'ati thaniyah, siapa yang datang seterusnya, yang lambat sikit, dia dapat pahala seperti lembu. Dan siapa yang lewat sikit lagi, Nabi kata, faka'annama qarraba kabshan aqran. Macam mana dia dapat kambing. So, kemudian Nabi sebut ayam, kemudian Nabi sebut telur ayam. So, nak menunjukkan binatang yang besar itu asalnya, itulah yang lebih afdal. Sebab tu ganjaran bagi orang yang awal datang ke masjid pada hari Jumaat ni, Nabi sebut dia dapat unta sebab nak menunjukkan unta itu lebih afdal daripada lembu. Lembu itu lebih afdal daripada kambing. So, ini pandangan yang disebut oleh ketiga-tiga mazhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. So itulah yang lebih afdal lah kalau kita mampu buat. Dan orang kata, habis tu kenapa Nabi buat kambing, Ustaz? Nabi buat kambing disebabkan pertama sekali tidak semestinya apa yang Nabi buat itu menunjukkan itulah yang paling afdal. Tetapi banyak keadaan yang Nabi SAW buat ataupun meninggalkan sesuatu sebagai bentuk keprihatinan baginda terhadap ummah. Supaya umat dia tidak akan terbeban untuk sentiasa ambil yang terbaik kan. Kita nak cari unta kat negara kita ni, mana nak cari? Ada orang dia kata, peduli apa Ustaz, saya akan usaha untuk yang terbaik. So Nabi sometimes dia bimbang akan membebankan umat dia. So tidak semestinya apa yang Nabi SAW lakukan itu, Nabi nak always buat yang terbaik. Sebab Nabi tahu dia adalah uswah ataupun teladan kepada umat dia. Okey, ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, dia ni dia soal tentang boleh tak kita nak kongsi dengan keluarga. Tadi kita dah jawab soalan tersebut, boleh untuk Ustaz, nak kita ya. Yang soalan-soalan kat sini nanti Ana tolong bacakan Ustaz untuk bagi mudah kat Ustaz. Ustaz dah habis syarah ke? Sikit lagi. Okey, silakan Ustaz. Okey, Ana akan bacakan beberapa soalan sebab beberapa soalan ini adalah beberapa soalan yang common ditanya. Dan kemudian selebih daripada itu, kalau kata ada persoalan yang tidak diutarakan di sini, insya-Allah nanti boleh bacakan soalan-soalan tu. Okey. Baik. Alright. Okey, Ustaz ada soalan lah. Soalan ni kadang-kadang soalan ni pelik-pelik sikit. Ustaz, saya beli lembu tersebut, dia kata lembu tersebut pregnant, lepas tu dia melahirkan anak. So adakah saya perlu untuk nak menyembelih anak dia tersebut kan? So kat situ niat dia adalah untuk nak menyembelih. Kalau dia dah beli binatang tersebut dalam keadaan yang dia pregnant, kemudian dia melahirkan anak tersebut sebelum daripada disembelih, maka sebahagian daripada para ulama, antara yang memberikan fatwa ni Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia kata anak tersebut juga disembelih bersama dengan ibu dia sebagai ikutan ataupun tabak kepada ibu dia yang telah dibeli diniat untuk dijadikan sebagai haiwan kurban. Okey. Okey, ada lagi soalan di sini. Dia kata, kalau isteri saya dengan ayah saya dia duduk satu rumah, adakah cukup untuk kita buat sembelihan yang satu sahaja? Kalau kita buat kambing itu satu lah, ataupun satu juzuk, satu bahagian daripada binatang tersebut. So ini pun tadi kita dah bagi tahu, kalau mereka duduk di satu rumah, cukup untuk nak kita buat sembelihan yang kita niatkan untuk ahli keluarga kita. So kat sini kita boleh niatlah macam so, benda ni kita jarang dengar kan dalam masyarakat kita. Orang tu sembelih, dia kata okey, kita niatkan this is untuk Haji Zawawi
dan keluarga dia. Itu boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tak semestinya keluarga dia tu mesti kena ambil juzuk yang lain. Tetapi yang lebih afdal, of course, kalau kata keluarga dia tu nak buat ibadah yang asing, korban yang asing, isteri dia nak buat yang asing, maka itu lebih afdal sebab dia mengeluarkan nilai yang lebih dan melibatkan binatang ataupun bahagian yang lebih, sudah tentu itu lebih afdal. Tetapi kalau kata dia nak buat dia dan orang rumah dia dalam satu juzuk, itu juga dibolehkan. Okey. Ada kata, Assalamualaikum Ustaz, saya terpotong rambut pada hari Zulhijjah. Saya terlupa. Ada kena apa-apa kafarah? Tak ada apa-apa kafarah sebab Allah Azza wa Jal bagi tahu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa-apa yang kita terlupa ataupun kita silap, maka tak ada kat situ, insya-Allah tak ada kafarah. Dan ibadah korban itu tetap sahlah. Okey. Okey. Bila Ustaz, apa beza di antara takbir mutlak dan takbir muqayyad? Okey. Salah satu daripada sunat ketika kita berhari raya Aidul Adha ataupun pada 10 hari awal Zulhijjah ini, daripada 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah, iaitu pada hari raya, ini adalah satu hari yang terbaik sekali. Hari yang para ulama, para salaf ni semua ni dia akan memuliakan ibadah pada hari-hari 10 Zulhijjah. Dan ini adalah satu amalan yang paling disukai oleh Allah berdasarkan hadis Nabi SAW, ma min ayyamil amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 10. Tak ada satu pun amalan salih yang paling disukai oleh Allah daripada 10 hari awal Zulhijjah ini. Sampai sahabat kata walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, even termasuk dalam jihad pun tak mulia lagi daripada itu. Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad pun tidak juga, melainkan seseorang yang rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali orang yang memang dia keluar berjihad tu dia dah tak pulang-pulang dah. So dia terkorban syahid, itu lebih baik. So ini membuatkan sebahagian daripada para ulama mengatakan bahawa 10 hari Zulhijjah ini pada waktu siangnya adalah sebaik-baik waktu. Afdal amal saleh padanya, kita nak bersedekah, kita nak buat amal saleh apa-apa sekali, pada waktu siang, the best is 10 Zulhijjah. Malam yang terbaik adalah 10 malam akhir Ramadan. So antara amalan saleh yang dituntut untuk nak kita always lakukan pada 10 Zulhijjah ini adalah kita memperbanyakkan takbir. Itu sebahagian daripada kita mengingati Allah. Allah pun sebut dalam Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, ataupun wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu, iaitu 10 hari Zulhijjah ini. Dan sifat takbir pada 10 Zulhijjah ini, ulama ada perbezaan lah daripada sudut dia punya sirah dia ataupun uslub dia. Dan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada juga perbezaan slightly different, tapi kesemuanya mengandungi lafaz Allahu Akbar, mengandungi la ilaha illallah, kemudian ada lafaz walillahil hamd. So dia about macam takbir raya kita itulah. So tak ada masalah daripada sudut kita nak tetapkan lafaz takbir ini, kerana dia tidak ditentukan secara spesifik dalam hadis Nabi SAW. Waktu takbir ini bila? So takbir ni ada dua. Tadi ditanyakan, satu takbir mutlak dan satu lagi takbir muqayyad. Takbir mutlak ni maksudnya takbir yang kita boleh takbir anytime. Pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu petang, malam, semua. Lepas salat, sebelum salat, semuanya boleh kita bertakbir. Itu kita menamakan sebagai takbir mutlak. Takbir muqayyad iaitu takbir yang khas, kita takbir dia selepas daripada salat sahaja. Okay. So takbir mutlak ini disunatkan pada 10 Zulhijjah awal ini. Sampailah ke hari akhir
Yaum Tashrik tadi, ayam Tashrik. Maksudnya 1 sampai 13 lah, sampai 12 lah. So maksudnya hari itu sampai berakhirnya hari Tashrik, maka itu semua kita nak takbir anytime dibolehkan. Sebab itu dipanggil sebagai takbir mutlak. Tetapi takbir muqayyad, dia akan bermula, takbir yang spesifik selepas waktu solat ini, dia akan bermula pada terbitnya fajar hari Arafah, iaitu hari ke-9. Sampailah kepada tenggelamnya matahari pada akhir ayam tashriq. Maksudnya, kita takbir bermula daripada hari ke-9 sampai ke hari ke-12 itu, kita buat takbir pada selepas solat. So lepas kita solat faridah ataupun solat wajib, solat zuhur, asar, isyak, zuhur ni semua, maka kita boleh terus bertakbir. Lepas kita nak zikir ringkas, tak apa, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ataupun astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kemudian kita mula Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Itu antaranya lah. So itu kalau yang ditanya tentang hukum takbir. Okey. Saya ingat ada lagi 2 soalan yang agak selalu orang tanya jugalah. Ini saya sebut dulu kan. Ustaz, saya nak buat korban untuk arwah ayah saya. Boleh tak? Okey. 3 aspek kat sini saya nyatakan. Okay. 1, bila kita nak buat korban untuk si mati, kita nak buat korban umum untuk keluarga termasuk yang dah meninggal. So sebahagian ulama mengatakan ini dibolehkan berdasarkan tadi kita kata kita boleh melakukan korban untuk ahli keluarga kita. Ini pernah Nabi SAW melakukan. So dia merangkumi juga kepada yang mati. So secara umum untuk nak berkongsi pahala bersama mereka termasuk yang dah mati, boleh. Kemudian daripada sudut yang kedua, korban ini kita melakukan wasiat. Ayah kita meninggal, tapi di wasiat dia kata, ni sebahagian daripada duit yang aku tinggalkan ini, kau buat korban tahun ni. So itu wajib kita laksanakan. Sebab itu wasiat daripada si mati. Yang ketiga, kita nak buat macam ibadah korban khusus. Okay. Untuk arwah kita. Kita kata, Ustaz, saya nak niatkan korban yang ni, bahagian ni untuk mak ataupun ayah saya. Okey. Di sini sebahagian daripada fuqaha Hanabilah daripada mazhab Hanbali yang mengharuskan korban jenis ini kepada si mati dengan umum keharusan kita bersedekah. So bersedekah ini boleh kita niatkan bersedekah untuk yang hidup ataupun yang telah mati. Baik. Kemudian satu lagi soalan yang agak popular. Okay, Ustaz, apakah boleh saya nak buat korban dengan akikah sekali? Okay. Boleh tak saya buat akikah ni dia campur dia sekali dengan ibadah korban ni? Okay. Fuqaha, para ulama, dia ada 2 pandangan kat sini. Satu pandangan yang dinukilkan daripada mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, satu riwayat daripada mazhab ataupun Al-Imam Ahmad yang dikata tak boleh. Dia kata tak boleh. Ibadah korban khas, akikah itu satu ibadah yang khas. Sebab dia kata masing-masing ini adalah niat yang berbeza, tujuan yang berbeza. Maka tidak boleh digantikan ataupun dikombainkan antara satu sama lain. Sebab dia ada reason ataupun sebab yang khas. Itu tak boleh lah. Okay. Kemudian pandangan yang kedua, yang ini pandangan yang dinukilkan salah satu daripada riwayat daripada Al-Imam Ahmad, sebahagian besar daripada mazhab Hanafi, begitu juga pandangan sebahagian daripada tabi'in macam Al-Hasanul Basri, Ibn Sirin, Qatadah, lain-lain, dia kata boleh. Kalau kita tak buat lagi akikah, anak kita baru lahir, contohnya kita nak sekalikan dengan ibadah korban, maka di situ boleh. Sebab hujah pandangan ni dia kata
kedua-dua ni ibadah sama jenis. Dua-dua melibatkan kurban haiwan, kan, sembelihan kurban, dan kedua-duanya diniatkan untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang sama jenis. So dia kata boleh masuk antara satu sama lain, seperti kata mereka ini solat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid ini dah masuk solat fardu, maka kita terus solat fardu bersama dengan imam itu termasuk di dalam tahiyatul masjid yang sama, sebab dia ada the same spirit. Maksudnya bila masuk masjid, tahiyatul masjid ni supaya kita tak duduk dulu, kita start solat, kita nak muliakan masjid tersebut dengan ibadah salat. Maka kita solat tersebut itu sebagai salah satu daripada kita membangunkan memuliakan masjid tersebut. So kata mereka ini boleh kita nak combinekan antara ibadah kurban dan juga akikah. Dan ini juga pandangan yang telah dipegang oleh mufti lama dulu Arab Saudi, iaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Okey, baik, Ustaz Sulaiman, ada apa-apa yang ingin dibangkitkan? Boleh, insya-Allah. Jazakallah khair. Dah selesai Ustaz dah? Boleh kita celah-celah, no problem. Terima kasih, jazakumullah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Hadirin, alhamdulillah kita telah dengar penjelasan daripada Ustaz Dr. Kamilin sebentar tadi, dan alhamdulillah sebenarnya bila Ustaz buat satu bentuk penjelasan dalam bentuk soalan jawapan soalan yang dah biasa ditanyakan, sebenarnya memang dah menjawab banyak juga persoalan dekat sini. Alhamdulillah. Cuma ada beberapa persoalan dekat sini yang saya rasa saya boleh tanyakan kepada Ustaz kat sini. Ustaz, ada persoalan ditanyakan, boleh tak kita niatkan ibadah korban atas nama orang lain? Contohnya ibu saya. Tapi ibu saya tak tahu. Ibu saya tak tahu saya niatkan korban atas nama dia. Silakan, Ustaz. Okey, kalau kita nak buat ibadah kurban tersebut dan kita niatkan untuk ibu kita, maka kalaulah duit ataupun wang yang kita keluarkan itu daripada kita sendiri, tapi kita nak niatkan untuk ibu kita, itu termasuk macam bila kita buat ibadah kurban tersebut yang kita nak hadiahkan ataupun kita kongsikan pahala daripada kurban tersebut bersama dengan keluarga kita. Di situ dibolehkan. So dia akan ada main, macam saya bagi tahu tadi, yang mana pemilikan itu siapa. So pemilikan itu biasanya adalah kepada buyer. Maksudnya si anak tadi dia kata dia yang beli, so pahala utama tu dia dapat. Pahala utama tu dia dapat sebab itu adalah daripada dia, yang daripada pemilikan dia yang mengeluarkan. So the sacrifice itu pada dia, daripada syariat korban itu yang mengeluarkan daripada anak. So pahala induk itu pada anak itu. Tetapi diniatkan untuk nak, insya-Allah kalau Allah terima ibadah korban daripada dia nak share bersama dengan ibu dia. Maka di situ boleh termasuk dalam kita berkongsi ataupun kita bersedekah ataupun kita sedekah bagi pihak dia. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Persoalan seterusnya Ustaz, siapakah yang digalakkan berkorban? Ada beberapa persoalan yang sama dengan persoalan ini sebenarnya. Adakah orang yang banyak hutang ini boleh berkorban? Sebagai contoh, mungkin berkaitan dengan hutang ni, mungkin dia nak tanya, kalau orang yang ada banyak hutang sebagai contoh, dia boleh korban tak? Okay. Orang yang nak berhutang boleh berkorban, sah korban dia, sebab tidak termasuk dalam rukun korban ataupun syarat sah korban itu dia mesti bebas daripada hutang. Maka benda ini juga pernah ditanya kepada Lajnah Fatwa di Arab Saudi. Mereka mengatakan boleh, tak ada masalah untuk nak kita, macam mana boleh tak kita nak berhutang untuk berkahwin, kita nak hutang mas kahwin kita itu nak nikah, sah nikah, tak ada masalah. Tetapi kalau kata hutang itu dalam condition yang kita tahu mampu dia, sebab dia bila konsep hutang ni nak tahu baik tak baik dia, korban tu tak ada masalah, dia diterima oleh Allah, tetapi implikasi dia kan, kalau kata kita berkorban tu dalam keadaan insya-Allah kita sangat yakin kita boleh lunaskan, sebab itu adalah hak orang lain. Bila kita berhutang tu kita terlibat dengan hak orang lain. So dari segi korban sah, tetapi dari segi kita hutang dengan orang, kita takut kita menzalimi orang bila kita lewat bayar ataupun kita tak bayar duit dia, kita berhutang dan sebagainya. Kita tak nak kita buat dosa lain di sebalik amal ibadah yang kita nak lakukan. So sebaik-baiknya adalah
kita bebaskan diri kita daripada hutang. Itu lebih afdal. Sebab kita tak tahu kita mampu lunaskan, kita akan matikan ke, kita akan mati ke ataupun tidak. Tapi kalau ditanya tentang sah, ianya sah. Jazakallah khair, insyaAllah. Baik. Seterusnya Ustaz. Soalan ini menarik. Bagi saya menariklah Ustaz soalan ni. Sebab apa dia punya persoalan. Apakah hukum orang yang mampu korban tapi dia tak berkorban? Okey. Macam mana yang kita bagi tahu tadi, hukum dia adalah sunnatun muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi kalau orang tu mampu untuk buat korban tapi dia tidak melakukan korban, dia tidaklah sampai ke tahap berdosa, tetapi dia sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Disebabkan sunat, kita kena faham, orang Melayu ni dia selalu bila dia dengar sunat ni, alah Ustaz, ni kira harus je lah, boleh tinggal je. Dia kalau kata benda tu makruh, alah makruh je Ustaz, boleh buat. So itu konsep orang Melayu. Padahal makruh tu kita kena tinggal sebab Allah tak suka. Kan walaupun benda tu mungkin tak berdosa, tapi kenapa kita nak buat apa yang Allah murka? So begitu juga dalam sunat muakkadah ni, benda yang Allah suka. Kalau kita betul-betul sayang Allah, kita mesti nak buat apa yang Allah suka. Dan bila Allah tahu kita buat sebab dia suka, betapa besar pahala yang dia akan bagi. Contoh kalau kita kat dunia ni, kita nak tackle pasangan kita kan. Kalau kita kata wow, dia ni cantik ke, dia ni handsome ke, kita nak cuba. Yalah orang kata zaman-zaman kita bergewer dulu, kita akan cuba untuk nak gembirakan dia, betul tak? Oh, saya tahu dia ni suka kalau perempuan ni, kalau kita bagi dia rantai ni mesti dia suka punya. So bila kita bagi dia rantai pada dia, bayangkan dia punya perasaan sebab kita memberi sesuatu yang dia suka. So dia akan happy, mungkin dia terus terima kalau kita melamar dia dekat situ. So itu baru tahap manusia. Macam mana Allah kalau kita buat something yang dia suka. So sangat-sangat rugi. Sebab tu ada sebuah hadis tetapi dia tidak sahih marfu' daripada Nabi SAW, tetapi dia adalah mauquf. Maksudnya dia adalah kata-kata para sahabat, iaitu Abu Hurairah. Siapa yang mampu untuk nak melakukan korban tetapi dia tidak melakukan ibadah korban, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. So nak menunjukkan bahawa seolah-olah para sahabat ni memang dulu dia begitulah. Kan kalau orang tu saja-saja je suka-suka tinggalkan benda sunat, bagi dia this is a big deal. Kan macam mana dia kata dia sayang Allah tapi dia tak cuba untuk nak capai keredaan Allah. So dia tidak berdosa tetapi dia sangat-sangat rugi. Wallahu a'lam. Jazakallah khair sama. Selanjutnya Ustaz, saya rasa Ustaz dah jawab soalan ni, cuma saya bacakan sebab saya rasa menarik bila mana ditulis kat sini. Tapi Ustaz dah jawab sebenarnya soalan ni tadi. Dia kata penjelasan ni sangat baik. Dia kata ada rakan saya ni Ustaz, dia nak buat korban satu bahagian. Isteri dia nak kongsi duit setengah untuk satu bahagian tu. Maknanya mungkin nak share lah satu bahagian tu, share kan. Cuma dia kata lawak sikit lah Ustaz sebab diorang ni kaya raya. Diorang ni kaya raya. Korban seekor lembu pun lebih daripada mampu. Cuma dia kata seolah-olah macam mampu nak korban, nak korban lembu ni, tapi seolah-olah macam kalau kita nak kata macam kedekut pun boleh buat ni. Tapi Ustaz dah jawab sebenarnya persoalan, cuma Ana nampak macam menariklah apa yang dia sebut. Okay. Some orang macam tadi saya bagi tahu, dia nak share. Okay, kita bagi tahu korban ni sama ada kambing tu seekor ataupun 1/7 daripada lembu ataupun 1/7 daripada unta. Sama ada satu bahagian ni ataupun seekor kambing tersebut, kita daripada sudut kalau kata kita nak sharing duit dengan isteri, tadi dia kata isteri dia ataupun kawan-kawan kita nak sharing. Okey, daripada sudut yang kita panggil sebagai al-mudahi. Al-mudahi ni adalah orang yang korban induk tu dia, belong tu dia. Sebab dia tak boleh kurang, seorang tu dia tak boleh kurang daripada bahagian tu. Dia tak boleh, Ustaz, saya nak ambil setengah kambing boleh tak? Tak boleh. Ustaz, boleh tak daripada 1/7 tu saya nak 1/3 je tu yang saya mampu. Boleh tak nak buat macam tu? Tak boleh. Dia mesti kena ambil the whole package. So kalau kata ada isteri-isteri dia tadi kata, wow, isteri-isteri dia, dia nak berkongsi, nak buat 1 ekor kambing sama-sama, tak tahulah sama ada dia terlalu romantik, everything dia nak share,
ataupun dia saja dia mampu tapi dia tak nak buat, tetapi tak boleh. So macam mana dia punya konsep dia? Kalau dia nak share duit juga, dia niat dia bagi pada suami dia. Maksudnya tadi dia share, pemilikan itu seorang. So siapa yang al-mudahhi pilih. So dia sahaja adalah, itu boleh kata korban induk itu, tamlik itu, pemilikan itu adalah dia punya. Dialah. Yang lain-lain tu hanya perkongsian daripada sudut pahala saja. Tetapi tak dikira sebagai dia al-mudahhi. Tak dikira macam, memang faham tak? Dia macam bukan dia yang induk itu, bukan dia. So tapi dia berkongsi pahala sebab dia saling membantu. Dia ada, sebab dalam Islam every pahala bantuan yang kita ni insya-Allah Allah bagi pahala. Macam contoh dalam kuliah kita ni, kita semua dalam majlis ilmu. Tapi siapa speaker induk? Saya. Kan? Tetapi yang dapat pahala kita boleh kongsi, termasuk Ustaz Sulaiman, termasuk Ustaz Safwan, termasuk hadirin-hadirat semua kat sini yang sama-sama dengar ataupun dia kongsi ataupun dia dapat faedah. So kita dapat that sharing of pahala. Tetapi kalau ditanya ni kuliah siapa? So dia mesti ada yang kita kata induk itulah di situ. Wallahu alam. Jazakallah khair. Jelas Ustaz, terima kasih. Cuma ada rakan saya yang dok join dalam ni Ustaz, bila Ustaz buat contoh. Ustaz Sulaiman dia ada 2 isteri. Dia kata sangat baik contoh ni. Itu rumah betul ke rumah je? Tak, itu hanya contoh saja seperti Ustaz kami nak impian lah. Niat insya-Allah. Tapi ada rekod ni Ustaz, bahaya Ustaz. Kena berkorban banyak nanti. Oh, kena korban banyak tu. Tak kena khalas. Ini soalan yang terakhir kat sini Ustaz lah. Okey. Adakah perlu akad untuk korban semasa pembayaran duit atau memadai dengan berniat sahaja? Okey. Rajih daripada sudut pandangan yang lebih tepat, tidak perlu sampai ke akad. Walaupun kita faham daripada sudut mazhab Syafi'i, mereka menggalakkan daripada sudut akad itu berlaku sebab dia nak memastikan unsur-unsur ketelitian itu wujud, kedetailan itu wujud. Tetapi daripada segi uruf, maksudnya daripada segi pengamalan tradisi masyarakat kita, pemilikan itu, pertukaran perpindahan hak milik itu boleh berlaku tanpa akad. Sebagaimana kita tengok wujudnya transaksi yang banyak hari ini kita lakukan tanpa perlu ada akad di dalamnya, maka di situ dari segi uruf sah, tak ada masalah. Walaupun mazhab Syafi'i kat situ dia dalam jual beli ni dia ada akad dia kan. Sebab tu kita tengok masih lagi ada orang kata saya jual ya, saya beli je. Kalau dia tak cakap pun kita tahulah dia dah jual ataupun dia dah beli. So dia berbalik kepada uruf masyarakat kita, tidak semesti untuk nak kita akadkan. So kalau kata nak akad ni macam orang kata kita nak mengkonfirmasikan je lah. Ya, RM7 ni, tak RM7.10. Mungkin dia ada tersalah kira ke apa kan. Itu daripada sudut itu, tetapi dia tidak menjadi syarat sah kepada akad korban tersebut. Wallahu a'lam. Oh, ada pula lagi soalan kat sini Ustaz. Wow. Baik. Jika seseorang buat korban, dia share atau beritahu semua orang yang dia buat korban, apakah hukumnya? Okey, dia nak share kepada orang yang dia buat ibadah korban. Okey. Di sini ada 2 jenis. Okey, ada amal ibadah yang mana kita nak suruh pun tak boleh. Kan? Contohnya kita nak kena semayang berjemaah, kita kena pergi masjid. So macam mana pun kalau kita ni memang kaki masjid, kita selalu pergi masjid, orang akan nampak kita lah. So masa tu hanya tinggal kita nak betulkan niat kita. So niat kita tu kita kena struggle. This is always something yang kita kena struggle untuk nak betulkan. Tapi kalau kata dia bagi tahu tu atas dasar apa niat dia? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan kepada niat. Dalam Al-Quran Allah tidak menegah daripada kita untuk tak boleh nak menceritakan apa-apa nikmat Allah. Al-Quran kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan apa-apa nikmat daripada Tuhanmu kamu boleh kongsi, fahaddits, kamu boleh ceritakan. So sebab tu Nabi SAW ada sesetengah keadaan Nabi bercerita. Contoh Nabi sebut nikmat Allah yang Allah bagi. Dia kata ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu kepada anak Adam. Wala fakhar. Nabi kata, tapi bukan untuk nak berbangga. Kan? Aku awal man yanshaqqu anhu al-qabr. Aku akan yang menjadi orang pertama akan dibangkitkan daripada kubur nanti. Wala fakhar. Tetapi bukan untuk nak berbangga. Maksudnya
Nabi nak cerita benda-benda ni bukan untuk nak berbangga. Nabi pernah cakap, "Innila astaghfirullah fi kulli yaum." Aku ni dulu aku akan beristighfar setiap hari. Dari riwayat Bukhari dan Muslim ada beza. Sama ada 70 kali ataupun 100 kali. So adakah Nabi SAW tidak menceritakan kepada orang amalan yang dilakukan? Yes, Nabi ceritakan dalam setengah keadaan. Tetapi untuk apa? So itu persoalan ni untuk apa? So kalau kata kita duk ceritakan itu adalah untuk kita nak berbangga-bangga, engkau ada buat tak? Engkau tengok aku buat apa benda lah engkau ni kata orang sunnah tapi kau tak buat. Kita macam nak memperlekehkan orang ataupun kita nak belagak, itu definitely berdosa lah. So innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka kepada sesiapa yang angkuh, sombong ni semualah. So itu definitely tak boleh. Islam tak bagi kita merendahkan orang, Islam tak bagi kita meninggi diri. Tapi kalau kita bagi tahu itu untuk tujuan nak tasjih ataupun kita nak menggalakkan ataupun kita nak sama-sama cari semangat together, nak bagi orang dengar, oh aku pun nak buatlah. Kau buat kat mana? So kita dah macam seolah-olah macam boleh tarik orang untuk sama-sama menunaikan amalan ibadah tersebut, maka dibolehkan untuk nak kita bagi tahu. It depends on situasinya. Dan of course Allah selalu bagi tahu bila lebih baik kita pelihara lah, sebab Allah tahu hati kita ni selalu berbolak-balik kan. Tapi dia bukan pada semua keadaan, tetapi hati manusia ini mudah berbolak-balik. Sebab itu dalam bersedekah Allah kata in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu nak bersedekah itu dalam orang tahu, maksudnya okey, itu bagus. Bukanlah bagus apa, dia ada bagus dia. Tapi Allah kata wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyi-sembunyi senyap itu lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi hati kita, sebab kebanyakan manusia dia tak boleh lawan hati dia daripada sifat, ada sifat riak, daripada sifat hasad, daripada sifat nakkan kredit, nakkan mileage kan. Itu something yang bahaya sebenarnya sebab ramai orang dia akan tergelincir, tenggelam dalam pujian orang, tenggelam dalam dia, mula-mula dia akan rasa macam oh it's okay, tapi jangan lupa syaitan always tugas dia untuk menggelincirkan hati kita. Any peluang dia tak akan lepaskan, dia akan tarik kita ke jalan api neraka. Wallahu a'lam. Seterusnya ada pula tiba-tiba soalan-soalan lain, Ustaz. Apakah asas korban ikut bahagian seperti 7 bahagian lembu? Ada dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Memang ada dalam hadis, saya tak ingat lafaz dia secara detail sekarang, tetapi pembahagian tersebut memang telah dinyatakan detailnya di dalam hadis Nabi SAW. So itu asas dia daripada hadis. Mungkin 2 persoalan terakhir, Ustaz. Dan Ustaz dah jawab secara tak langsung tadi, cuma mungkin kita punya audiens mungkin tak berapa jelas tadi. Soalan yang pertama yang sebelum terakhir, adakah sama korban dan akikah perlu ikut bahagian? Contoh, lelaki kena ambil 2 bahagian, atau kalau kambing, untuk bayi lelaki perlu dia ekor kambing. Kalau dia sekali, kalau atas pandangan Syekh Muhammad Ibrahim tadi kita bagi tahu, diharuskan ataupun sebahagian daripada mazhab Hanbali yang mengharuskan kesekalian antara akikah dan juga udhiyah, maka dilakukan sifatnya itu berdasarkan seperti akikah, sebab itu lebih afdal juga untuk daripada sudut untuk korban. Contohnya kalau kata 2 ekor kambing kan, 2 ekor kambing, so dikiaskan juga kepada 2 bahagian daripada sudut lembu ataupun unta, maka itu sudah tentu lebih afdal. Sebab dalam udhiyah pun, dalam kita berkorban kan, kalau kita nak berkorban lebih, itu lebih afdal. Kalau kita kata tak apalah, saya tahun ni saya nak buat 2, saya nak buat 2 ekor, sudah tentu itu lebih afdal daripada hanya seekor sahaja. Jadi dalam akikah itu dia ada sifat yang lebih baik, iaitu bila kita dapat lelaki, kita bagi 2 bahagian, so kita akan duakan, dia akan sekalikan 2 udhiyah, maksudnya 2 korban dan juga akikah hari itu sebab dia lelaki. Tapi kalau kata dia perempuan, dia nak bagi 1 pun tak ada masalah, sebab itu adalah had minimum pun dalam kita berkorban. Bilangan itu juga sunat. So kalau kata ada yang dirasa berat, Ustaz,
saya dapat anak lelaki baru ni tapi bisnes drop Ustaz. Saya tak susah lah kalau saya nak buat 2 binatang korban ini. Walaupun anak saya lelaki, boleh tak saya nak buat 1 je? Boleh, sebab bilangan itu sunat. Dan yang lebih afdal macam mana yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Tapi seandainya tidak mampu, maka kaedah Arab mengatakan mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kan, kalau kita tak mampu nak buat semua, kita jangan tinggalkan semua. Ambil yang mana kurang sikit tetapi tidak meninggalkan semuanya. Wallahu alam. Mungkin ni soalan yang terakhir Ustaz, insya-Allah. Tuan-tuan, soalan terakhir ya, tuan-puan ya. Ada satu lagi tapi saya gabung sekali lah. Tapi sebab satu tu Ustaz dah jawab tadi tu. Tapi tak apa, kita ulang semula lah. Ustaz, saya beli 3 bahagian lembu. 1 bahagian untuk saya. Postkan saya 1 bahagian. Saya beli 3 bahagian lembu, dia kata. Saya nak 1 bahagian je. Okay. 1 bahagian untuk saya. 2 bahagian saya hadiah namakan ibu 1, ayah 1. Mereka tahu dan adakah ibu dan ayah dikira induk dan dikira terikat dengan sunnah potong kuku dan rambut tadi? Ringkas ya Ustaz ni. Kalau kata memang dia nak buat satu udhiyah yang mustaqil lah, maksudnya dia nak niat untuk, dia memang aku nak buat ni untuk bagi kepada ibu dan ayah aku. So seolah-olah daripada asal duit yang dia bagi tadi, maksudnya seolah-olah duit yang dikorban tadi dia dah niat dia sedekah ni untuk mak dan ayah dia. So seolah-olah kata dia satu bahagian ni dia kata dia nak buat untuk ayah dia. So seolah-olah dia dah niatkan duit ni adalah untuk ayah dia. So dalam niat dia, dalam hati dia, duit yang dia nak beli bahagian yang kedua itu dia hanya sebagai wakil sahaja. Dia hanya sebagai wakil sahaja, tetapi dari segi pemilikan dia dah bagi dah. Maksudnya dia kata dah ini this is duit ayahku. Seandainya tiba-tiba dia nak beli tu cancel. Kalau dia kata tak cukup lah bos, bahagian ni sudah habis lah. So duit itu adalah duit ayah dia. Sebab dia dah niat itu adalah diberikan kepada ayah dia. So kalau macam itu keadaan dia, maka dalam keadaan itu, yes, bahagian tersebut akan menjadi induk kepada ayah dia disebabkan tamlik ataupun harga atau benda yang dibeli itu sudah menjadi milik ayah dia ataupun ibu dia. Okey, boleh nampak? Jelas Ustaz, jazakallahu khair. Satu lagi Ustaz ni. Kalau seseorang, satu lagi Ustaz, satu lagi. Okey. Kalau seseorang itu membuat korban seekor lembu, bagaimanakah bahagian selain daging lembu itu, seperti perut lembu, kepala, ekor dan kaki? Adakah dia dikira bahagian yang boleh disedekah kepada orang ataupun tidak? Sebab apa yang penanya lihat, bila ada program gotong royong majlis korban, kadang-kadang bahagian tersebut telah dikhaskan kepada orang yang membantu majlis korban. Okey. Dia selagi mana benda itu tidak disyaratkan, maksudnya kita pun tahu kan orang yang sembelih ni dia tak boleh dijadikan upah dia tu daging. Tetapi kalau kita memang dari segi uruf kita nak bagi kepada orang-orang yang membantu buat korban, sebab dari segi masyarakat kita perut, limpa, benda-benda macam ni, otak dia yang mungkin ramai orang tak berahi nak ambil lah ataupun dia nak makan. So kebiasaannya itulah masalah juga masyarakat kita kan, dia nak bagi kepada yang membantu ni, nak bagi yang kita tak berapa suka pula kan. Bagilah yang sedap sikit, tenderloin ke, batang pinang ke, okey, ikhlas lah sikit, nampak ni nak bagi yang macam lain lah. Perut tu memang kita di sisi masyarakat kita itu memang top kan, orang berebut-rebut nak perut tu kan. Kita tahulah, maksudnya ada orang dia pandai, dia masak, dia tahu nak masak perut ke dan sebagainya. Tetapi uruf kita ni kadang-kadang saya rasa macam tak kena lah. Kita bagi kepada yang membantu tu, nak bagi boleh, tak ada masalah. Kita nak membantu itu sebagai satu hadiah. Dan kita nak bagi tahu hadiah ni Nabi galakkan tahadu tahabbu. Kalau kita selalu saling memberi hadiah, dia akan memberikan kasih sayang antara kita. Tapi hadiah ni kadang-kadang kita pilih yang paling loko pula nak bagikan. Itu sedih betul lah. Sebab Allah kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kamu nak darjat bir yang paling tinggi ni, kamu bagi apa yang paling kamu suka. Kalau betul ikhlas kita nak bagi hadiah, bagi yang paling kamu suka. Ini batang pinang kita rembat. Kan, tulang belulang, kaki, cakar ayam kita semua bagi dekat orang ni dah lah dia membantu. Atas dasar kita nak tolong, kita nak bagi orang yang membantu. Bunyinya macam baik, tapi kalau boleh bagilah juga daging-daging tu juga. Tapi kalaulah dia kata saya tak adalah nak bagi sesiapa, tapi kalau kamu nak ambil sebab tak ada orang nak, ambil lah.
Okeylah, kalau kata dia kata tak apa saya ambil, it's okay. Tapi janganlah bagi yang itu sajalah, kesian kat dia. Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah tuan-puan rahmati Allah, saya kira tadi itu merupakan persoalan yang terakhir yang kita ajukan kepada Ustaz Dr. Kamilin pada malam ni. Saya rasa apa yang Dr. Kamilin jelaskan sebentar tadi tuan-puan sangat menarik sebab ia dijelaskan dalam bentuk persoalan-persoalan yang ramai kita memang tertanya-tanya persoalan tersebut, bahkan itu merupakan di antara persoalan-persoalan yang sering kita dengar pun. Dan apabila saya membaca persoalan-persoalan tuan-tuan puan-puan dekat ruangan chat tadi, memang kebanyakan persoalan-persoalan itu pun telah dijawab oleh Ustaz Dr. Kamilin sebentar tadi. Jazakumullah khair Dr. Kamilin di atas penjelasan Ustaz, dan mungkin sebagai penutup Ustaz, mungkin kata-kata terakhir sebelum kita tutup kita punya majlis lah Ustaz. Silakan. Allahu Akbar. Sikit pesanan, khususnya ini bukan pesanan untuk semua, tapi pesanan untuk diri saya sendiri yang selalu alpa. Moga-moga kita manfaatkan baki-baki daripada 10 hari Zulhijjah yang akhir ini dengan macam mana kita hidupkan malam bulan Ramadan sebelum ini, tapi kita penuhi at least siangnya, paling tidak malam of course tidak dinafikan, untuk kita kurangkan sikit maksiat-maksiat yang kita buat, kita tambah sikit amal ibadah kita seperti semangat pada bulan Ramadan. Dan jangan lupa yang paling penting sekali, insya-Allah kalau tak salah saya hari Selasa ini kita sama-sama berpuasa pada hari Arafah. Semua pun tahu kan fadilat kita berpuasa pada hari Arafah akan diampunkan berapa tahun Ustaz Sulaiman? Setahun. So kita doa pada Allah semoga kita mendapat fadilat tersebut. Kita selalu nampakkan sebelum hari raya ni mesti ada satu syariat berpuasa. Sebelum hari raya Aidilfitri 30 hari kita berramadan, tapi untuk Aidul Adha ni 1 hari kita bagi orang yang tidak melakukan haji kita berpuasa pada hari Arafah. Moga-moga Allah jadikan dia sebagai kafarah kalau kita ikhlas, insya-Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jadi setidak-tidaknya itu pesanan untuk diri saya sendiri pertama sekali dan juga sahabat semua. Saya doakan semoga insya-Allah ibadah kurban tuan-tuan dan puan-puan semua diterima Allah. Kita doa yang tu, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Dan bila hari raya Aidul Adha nanti, niat pada Allah, doa pada Allah, ya Allah, aku telah buat amal ibadah korban ini, katakan bersama dengan MKM, semoga engkau terima ya Allah. Aku telah cuba memberikan yang terbaik. Aku telah cuba untuk nak usaha untuk nak melakukan ibadah ini semampu yang aku mungkin, maka engkau terima. Sebab dalam berkorban ini kita ingat kan, ingat tak kisah Nabi Adam, anak Nabi Adam yang Qabil dan Habil. Nama Qabil dan Habil ni ambil daripada Israiliyat. Ketika Allah nak menguji mereka dengan korban, tengok apa yang Qabil bagi kan. Habil ni dibagi yang terbaik, Qabil ni dibagi yang terburuk sekali, yang paling dia tak suka. Habil bagi yang terbaik. Maka Allah kata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan faambataha nabatan hasanan. Itu yang lain. Tapi surah Allah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima daripada orang yang bertakwa. Allah terima korban daripada Habil dan Allah reject korban daripada Qabil disebabkan bezanya ikhlas dan nak buat yang terbaik ataupun tidak. So antara satu benda yang saya nak betulkan pemikiran sahabat semua adalah dalam kita berkorban jangan always niat yang utama itu kerana murah semata-mata. Tetapi niat kita adalah nak buat yang terbaik. Maksudnya kita bagi ni insya-Allah atas dasar yang kita mampu, ini terbaik yang kita boleh kita lakukan. Jangan macam mencari-cari. MKM buat lagi murah daripada ni, kita nak yang termurah. Dan bukan kata salah, tetapi spirit of korban itu kita kena betulkan balik. Sebab spirit of korban itu kita nak Allah terima daripada orang yang bertakwa. Jangan macam separuh kita tengok ada separuh daripada syarikat yang dibuat korban ni dia dengan ada cabutan bertuah dan sebagainya kan. Itu menyebabkan akhirnya orang memilih pakej korban itu kerana nak memenangi cabutan-cabutan bertuah itu. Maka itu sudah menyalahi spirit ataupun keikhlasan kita dalam kita melakukan amalan korban. Bila kita nak buat korban, niat kita nak bagi yang terbaik. Dan lagi banyak kebaikan yang kita boleh buat, insya-Allah itu yang lebih baik. So barakallahu fiikum, doakan saya banyak-banyak. Semoga Allah terima.